Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ivan Faruqi bawakan kepada anda pantau kerajaan baharu dan sesi Dewan Rakyat sudah berlangsung semalam dan hari ini pelbagai kupasan yang dibawa walaupun usulnya itu sedikit terbatas tetapi pelbagai reaksi dan juga kita lihat tindakan-tindakan daripada ahli Dewan Rakyat di dua-dua belah pihak daripada pihak kerajaan dan juga pembangkang. Dan selepas selesai sahaja persidangan semalam, Perdana Menteri menegur ahli-ahli parlimen hari ini dalam ucapannya supaya ahli-ahli parlimen menjaga tata susila ketika berada di Dewan Rakyat agar tidak dilabel sebagai gelanggang sarkas. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, telah mengarahkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof selaku Ketua Whip Kerajaan perpaduan untuk maklumkan kepada ahli-ahli parlimen kerajaan agar menjaga adab serta peraturan dan berharap perkara yang sama dilakukan oleh pihak pembangkang. Ini kerana kita tahu sidang parlimen ini ditonton, kita boleh berbeza pendapat, boleh bertengkar, tetapi harus jaga kemuliaan Dewan ini dan tidak keterlaluan, kerana ini akan ditertawakan oleh rakyat dan melihat seluruh Dewan ini menjadi gelanggang seperti mana disebut dalam sosial media sarkas. Jadi ini saya serah kepada kebijaksanaan Yang Dipertua, tapi saya bagi jaminan kita akan beri sokongan penuh kalaupun tindakan itu perlu dikenakan ke atas ahli-ahli yang berhormat daripada pihak kerajaan perpaduan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga ahli Parlimen Tabun berkata Blok Pembangkang perlu menerima hakikat dan memberi ruang kepada beliau untuk memikul tugas sebagai Perdana Menteri tanpa ada sebarang gangguan termasuk mempertikaikan keabsahan pentadbiran beliau. Ia susulan pendirian pembangkang bahawa undi percaya mengenai keabsahan semalam tidak perlu dikemukakan di Dewan Rakyat. Jelas Perdana Menteri keputusan mencadangkan usul percaya dikemukakan kerana kenyataan ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mencabar keabsahan beliau. Itu yang menyebabkan saya, walaupun Menteri Jabatan Perdana Menteri Bahagian Undang dan juga Peguam Negara, malah Yang Di-Pertuan Agong sendiri telah menyatakan tidak ada keperluan kerana kenyataan majoriti itu jelas. Tapi saya memilih untuk tidak hanya melihat dari segi keperluan undang-undang atau perlembagaan, tetapi moral legitimacy supaya kita dapat perintah dan seperti mana disebut oleh Titi Wangsa, kita ada ruang untuk menumpukan perhatian setelah ada kestabilan politik, ada keabsahan, menumpukan perhatian untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Dua kata kunci. Yang pertamanya ialah berkenaan Dewan Rakyat yang bersidang dan berfungsi untuk mengangkat suara rakyat. Dan yang keduanya, kerajaan yang stabil dan dapat melaksanakan tugasnya tanpa ada sebarang gangguan. Ini tidak bukan langkah ke hadapan untuk memastikan bahawa agenda reformasi pembaharuan yang menguntungkan rakyat dapat dilaksanakan. Tapi persoalannya, ini baru langkah pertama. Apakah perubahan institusi reformasi parlimen yang harus dilaksanakan untuk memastikan cita-cita itu tercapai? Kita bersama-sama dengan Datuk Dr. Jeneri Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Malaysia di talian untuk menjawab persoalan itu. Tapi di awal ini, Datuk, apakah pandangan dan rumusan awal berkenaan dengan sidang yang sudah berlangsung masuk hari kedua hari ini? Baik. Teguran yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu memang tepat dan kena, mengingat bahawa apa yang telah berlaku dalam 2 hari ini, khususnya pada hari pertama, kita dah lihat bagaimana gelagat dan kerenah ahli parlimen, termasuk ahli parlimen yang baru dipilih. Dan saya fikir apa yang telah berlaku itu bukan saja tidak menepati prosedur ataupun tidak menepati kehendak dan tuntutan dan watak yang seharusnya ditampilkan oleh wakil rakyat. Wakil rakyat seharusnya menjadi suri teladan ataupun role model kepada rakyat yang dipimpinnya, bukan sahaja di kawasannya tetapi juga kepada rakyat di seluruh negara. Mereka harus perlihatkan ciri-ciri ataupun watak yang sesuai dengan kedudukan mereka sebagai wakil rakyat, sebagai yang berhormat. Tetapi kedudukan mereka sebagai wakil rakyat ataupun yang berhormat itu jelas tidak terpancar daripada segelintir wakil rakyat yang turut berdebat baik di pihak pembangkang maupun di pihak kerajaan. Ini saya percaya harus dihentikan segera.
saya fikir apa yang telah berlaku sebelum ini dalam sidang sebelum ini sudah sepatutnya menjadi iktibar ataupun pengejaran kepada wakil rakyat kita. Sebaliknya, mereka memperlihatkan satu contoh yang jelek, yang tidak baik, yang amat negatif kepada rakyat sehingga perlu ditegur oleh Perdana Menteri. Jadi melangkah ke hadapan, Dewan Rakyat ataupun Parlimen tidak harus menjadi gelanggang sarkas yang perlihatkan watak-watak yang tidak cocok dengan gelaran mereka sebagai wakil rakyat. Jadi saya fikir Dewan Rakyat perlu ataupun ahli Parlimen perlu perlihatkan ciri-ciri tokoh ataupun pemimpin yang betul-betul sesuai dengan kedudukan mereka, iaitu berdebat dengan cara yang sopan santun, berhemah, menggunakan bahasa yang sewajarnya digunakan tanpa menggunakan label-label yang negatif, bukan saja boleh membangkitkan, memprovokasikan emosi atau membangkitkan kemarahan di pihak yang menjadi sasaran mereka. Dan ini saya fikir perlu ditegakkan. Dan ini Speaker Dewan sebagai contohnya telah berusaha sedaya payah untuk tangani kerana mereka sesuai dengan apa yang terkandung dalam peraturan mesyuarat berkenaan. Ya, Datuk, itu berkenaan dengan tingkah laku ahli Dewan Rakyat. Tapi antara perkara yang juga menggamit perhatian adalah apabila bahagian mereka ahli parlimen daripada pihak kerajaan seolah-olah mendefinisikan semula peraturan mesyuarat 41F, iaitu ahli-ahli lelaki hendaklah memakai pakaian kebangsaan ataupun lounge suit. Tapi kali ini Perdana Menteri, Kabinet dan juga ahli parlimen kerajaan tidak memakai tie. Adakah itu juga termasuk dalam definisi pembaharuan dan reformasi yang ingin kita lihat dalam parlimen kita? Ini bagi saya hanyalah pembaharuan yang bersifat kosmetik. Saya dapati ini berpunca daripada tindakan Perdana Menteri dalam mesyuarat kabinet pada awal pembentukan kabinet selepas beliau diangkat menjadi Perdana Menteri tempoh hari. Apabila dilihat Perdana Menteri tidak memakai tali leher dan kemudiannya apabila Perdana Menteri tidak memakai tali leher, maka ahli kabinet yang lain, menteri-menteri yang lain juga terpaksa membuka tali leher mereka selepas itu. Dan ini diduga berlaku pada hari ini apabila ahli parlimen diberi pilihan untuk tidak memakai tali leher. Saya fikir ini adalah satu pembaharuan ataupun reformasi yang boleh dianggap sebagai kecil. Tapi saya tidak tahu apakah ini kesannya kepada parlimen keseluruhannya, kerana kita nak perlihatkan parlimen itu tidaklah terlalu terikat kepada prosedur-prosedur ataupun terikat kepada satu yang rasmian. Jadi mungkin ini satu tindakan speaker untuk menghantar mesej yang jelas kepada ahli parlimen supaya ada sedikit kelonggaran. Malah ada usaha sekarang untuk pastikan pengamal media ataupun wartawan tidak hanya terkongkong di galeri mereka, tapi diberi kebebasan untuk mungkin bergerak secara agak bebas di ruang-ruang tertentu di bangunan berkenaan. Oleh itu, Datuk, kemandangkan itu satu sifatkan sebagai satu pembaharuan yang kosmetik. Apakah dia pembaharuan yang lebih besar, yang lebih utama supaya institusi Dewan Rakyat itu kali ini dapat benar-benar membawa aspirasi rakyat? Jadi saya fikir yang paling penting ialah ialah bagaimana parlimen itu ataupun Dewan Rakyat ini betul-betul dapat bertindak sebagai satu badan bebas yang terasing, yang tidak terikat secara ketat atau tegar oleh sayap ataupun bahagian eksekutif. Ini sesuai dengan doktrin pemisahan kuasa bahawa bidang eksekutif, legislatif dan kehakiman ini perlu ada pemisahannya supaya tidak berlaku kongkongan ataupun cengkaman khususnya daripada pihak eksekutif. Kerana saya fikir hanya dengan adanya kebebasan yang betul-betul dianggap sebagai bebas yang diberi kepada Dewan Rakyat ini, maka kita boleh anggap bahawa kita sudah mencapai sebagai sebuah parlimen ataupun Dewan Rakyat yang mencapai kematangannya. Dari segi itu
kita nak lihat mula-mula, pertamanya, ahli parlimen yang berbahas bukan bersandarkan emosi, bukan bersandarkan perasaan ataupun menggunakan bahasa yang karut-marut, tapi menggunakan bahasa yang wajar yang seharusnya digunakan oleh wakil rakyat berdasarkan hujah-hujah yang konkret, dan mereka perlu berdebat berdasarkan fakta, maklumat dan data, dan kemudian yang merumuskan segalanya itu demi kebaikan rakyat dan negara pada keseluruhannya, bukannya memperkatakan ataupun menyentuh isu-isu pinggiran. Sedangkan ada isu utama yang sebenarnya menyangkut secara langsung kepentingan kebajikan dan masa depan rakyat dan negara. Jadi dalam konteks ini, kita nak melihat sebagai contohnya wakil rakyat yang betul-betul punya keupayaan untuk mengemukakan idea dan cadangan-cadangan yang bernas dari pelbagai aspek ataupun isu yang dibangkitkan oleh mereka, dan bukan sangat menyentuh isu-isu peribadi. Kerana ini hanya akan bagi saya membuang masa. Macam semalam sebagai contoh, Ketua Pembangkang secara tidak langsung walaupun dia menyentuh tentang Perdana Menteri sebenarnya membangkitkan dengan menggunakan atau memetik kononnya daripada sebuah portal dia di Itali itu, tapi ternyata kemudiannya portal ini bukanlah portal yang sahih ataupun portal yang ada nama. Jadi saya fikir ini beliau sebenarnya punya niat yang serong di situ untuk menyerang peribadi Perdana Menteri, dan saya fikir hujah-hujah ataupun kenyataan setelah itu yang tidak berlandaskan kepada sumber yang betul-betul ada wibawanya, tidak harus dibawa ke parlimen. Apatah lagi segala hujah dan data yang digunakan di parlimen itu haruslah bersandarkan pada sumber-sumber yang ada wibawa, yang sahih, yang ada credibility dan sebagainya. Kerana kalau tidak, wakil rakyat itu boleh dikatakan seperti dinyatakan oleh Menteri Komunikasi sebagai cuba menyebarkan berita palsu, dan tidak dibenarkan sama sekali. Wakil rakyat cuba mengherot ataupun benyotkan, distort, mengherotkan apa-apa fakta dan kenyataan yang tidak berdasarkan maklumat yang sahih. Datuk, itu berkenaan dengan apakah bentuk reformasi atau perubahan dan pembaharuan yang ingin kita saksikan berlaku dalam Dewan Rakyat untuk Parlimen ke-15 ini. Selepas ini kita akan kembali semula untuk membincangkan pula berkenaan dengan beberapa institusi yang wujud dalam Parlimen itu. Antara lain, Jawatan Kuasa Pilihan Khas, bagaimana ia boleh diperkasakan untuk membuka ruang kepada ahli Dewan Rakyat untuk bersuara dan juga untuk beri ruang kepada masyarakat secara umumnya memberikan cadangan kepada wakil-wakil rakyat mereka. Kita akan sambung perbincangan selepas ini. Kita kembali dan kali ini kita mengangkat berkenaan dengan apa yang berlaku dalam Dewan Rakyat. Antara lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan laporan media antarabangsa mencemarkan imej negara. Sebaliknya, Perdana Menteri menegaskan perubahan kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15 memberikan imej yang baik kepada Malaysia. Pada Isnin, Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin meminta Perdana Menteri memulakan tindakan saman terhadap media antarabangsa kerana disifatkan sebagai cubaan memalukan negara. Belum pernah dalam sejarah saya cek daripada Merdeka 57 sampai sekarang, belum pernah dalam masa singkat pengiktirafan oleh dunia Arab, Amerika, China, Eropah, India dan ASEAN. Dan ini insya-Allah saya akan manfaatkan untuk memastikan mereka datang untuk melabur di sini. Tuanku Sultan Brunei Darussalam melakukan sesuatu yang jarang dilakukan sebelum ini. Datang, tapi bukan soal silaturahim, tapi memberikan ruang supaya Brunei Investment Agency yang sekarang tidak langsung melabur di sini, lebih banyak di Eropah, Amerika dan Singapura, memberi perakuan untuk bawa BIA melihat potensi di Malaysia dan insya-Allah akan dilakukan.
Demikian reaksi Perdana Menteri berkenaan dengan apa yang juga disentuh oleh tetamu kita, Datuk Dr. Jennery Amir sebentar tadi berkenaan dengan menimbulkan imej yang buruk. Sebaliknya, ahli Dewan Rakyat harus fokus berkenaan dengan idea-idea yang bernas, idea-idea yang besar. Datuk, jawatan kuasa pilihan khas. Sebelum ini pada Parlimen ke-14 tidak kurang daripada 10 jawatan kuasa pilihan khas untuk pelbagai subsektor dan bidang diperkenalkan. Kali ini, adakah jawatan kuasa pilihan khas itu wajar diperbanyakkan dan meramaikan lagi pelibatan ahli Dewan Rakyat dalam jawatan-jawatan kuasa tersebut? Yang penting, yang memang jawatan kuasa, pelbagai jawatan kuasa telah diwujudkan oleh Parlimen dan ini sesuai dengan tuntutan dan juga kehendak rakyat. Dan yang paling penting ialah kita nak lihat jawatan kuasa ini seperti juga dalam Parlimen, ruang ataupun suara seluas-luasnya juga diberikan bukan saja kepada mereka daripada blok kerajaan tetapi juga daripada blok pembangkang. Kerana amalan dui partition ini, iaitu daripada kedua-dua blok ini penting untuk bukan saja mendengar suara daripada kerajaan, tapi yang tidak kurang penting ialah bagaimana suara dari pembangkang supaya jawatan kuasa ini betul-betul dapat bertindak sebagai jawatan kuasa yang efisien, yang efektif, yang betul-betul bertindak sebagai bukan saja untuk mendengar suara rakyat tapi juga untuk semak dan imbang di peringkat jawatan kuasa itu. Kerana pada peringkat jawatan kuasa ini pelbagai isu sebenarnya dapat dibahaskan sesuai dengan ruang lingkup ataupun terms of reference yang diberi kepada jawatan kuasa terbabit. Dan kita mengharapkan jawatan kuasa ini bukan hanya cukup dari segi jumlah mereka yang mendukungnya, tapi yang tidak kurang pentingnya bagi saya, mereka yang ditampilkan yang menduduki jawatan kuasa itu hendaklah betul-betul mereka yang layak, iaitu layak dari segi sesuai dan layak dari segi kelayakan akademik mereka, dari segi kepakaran, kelayakan kemahiran, pengalaman dan sebagainya. Hanya dengan adanya mereka yang betul-betul layak dan sesuai dari perkara yang saya sebutkan tadi, maka akan dapat dicetuskan idea-idea dan cadangan inisiatif yang difikirkan pragmatik yang akhirnya bertujuan untuk bukan saja membaiki prestasi Parlimen, ahli Parlimen, tapi juga untuk kepentingan rakyat dan negara pada keseluruhannya. Kerana saya percaya bahawa jawatan kuasa ini meliputi pelbagai bidang daripada ekonomi, nasib ataupun kebajikan rakyat, pendidikan, sosial dan sebagainya lagi, selain daripada menyentuh kepentingan wakil rakyat ataupun ahli Parlimen terbabit. Ya, tetapi dalam banyak-banyak jawatan kuasa yang ada dalam Parlimen, antara yang paling berkuasa sekurang-kurangnya bersasarkan kepada laporan yang kita terima adalah jawatan kuasa kira-kira wang negara PEC, yang mana sebelum ini pernah memanggil Menteri Kesihatan sebagai contoh untuk bertanyakan lebih lanjut berkenaan langkah-langkah kerajaan menangani COVID-19. Tapi adakah kuasa yang sama untuk memanggil menteri, memanggil individu-individu berprofil tinggi untuk berikan penjelasan isu-isu berkaitan dengan orang ramai dan juga berkepentingan awam, yang mana kuasa itu juga dikongsi oleh jawatan kuasa pilihan khas ini, Datuk? Ya, ini satu menarik. Dan untuk memberi taring kepada jawatan kuasa itu, seperti saya sebut tadi, memang sewajarnya jawatan kuasa ini diberi hak untuk memanggil sesiapa saja. Kerana hanya dengan itu saja jawatan kuasa berkenaan dapat mendengar secara langsung, secara telus, secara bersemuka daripada mereka yang ada kaitan dengan isu-isu yang berbangkit. Kalau tidak, saya percaya ini akan menghambat ataupun tidak memberi kesan kepada jawatan kuasa terbabit. Jadi saya percaya jawatan kuasa lain juga perlu diberi hak yang sama, kerana seperti kita sedia maklum bahawa jawatan kuasa ini dapat mainkan peranan dengan lebih efektif, dengan lebih berkesan lagi, kalau bukan saja mereka itu didukung oleh mereka yang efektif, tapi bagaimana mekanisme cara bekerja jawatan kuasa ini. Dan salah satu cara seperti saya sebut tadi ialah dengan membenarkan, mengizinkan juga izin memanggil sesiapa saja, termasuk menteri, tanpa without fear and favor, asalkan mereka ada kaitan dengan isu yang dibangkitkan dalam jawatan kuasa berkenaan.
Dan sebenarnya pada jawatankuasa pilihan khas, antara perkara yang ingin cuba diluluskan juga tapi masih belum kesampaian, Datuk, ialah Akta Perkhidmatan Parlimen. Sebelum ini ada, kemudian dimansuhkan, ketika ini cuba dicadangkan semula. Sekali lagi, ini adalah usaha untuk memisahkan dan juga memperkuatkan lagi kedudukan institusi Parlimen terasing daripada pentadbiran legislatif, daripada pentadbiran eksekutif dan juga kehakiman. Bagaimana pandangan Datuk berkenaan dengan hal ini? Adakah ia antara akta yang wajar diutamakan dalam perbahasan yang diluluskan dalam Parlimen? Okey, baik. Akta Perkhidmatan Parlimen ini merupakan antara perkara yang perlu diberi perhatian kerana ia punya kuasa dan tidak terikat dengan pentadbiran awam. Jadi bagi saya, autonomi institusi ini adalah kebebasan Parlimen itu dapat dikuasai oleh dua lagi badan lain, iaitu Badan Kehakiman dan Badan Eksekutif. Selagi dua badan ini, iaitu Badan Kehakiman dan Badan Eksekutif itu mengongkong, Parlimen selagi itulah Parlimen itu akan tidak dapat bergerak dan bersuara dengan bebas. Jadi untuk itu, autonomi pentadbiran tidak harus dilihat sebagai dikongkong oleh eksekutif sebagaimana satu ketika dahulu. Jadi dengan kata lain, penting bagi reformasi menyeluruh demi kebebasan institusi Parlimen ini. Jadi pentingnya dilakukan reformasi menyeluruh ini sama ada dari sudut efektif ataupun efisiensi Parlimen bagi memastikan persoalan atau masalah berkaitan yang lebih luas dapat ditangani, terutama persoalan yang lebih mendasar. Jadi dalam konteks ini, Akta Parlimen, Akta Perkhidmatan Parlimen yang memberikan kebebasan pentadbiran dan keuangan kepada Parlimen merupakan elemen utama kepada kebebasan isu ini. Apatah lagi Parlimen jadi semak dan imbang ataupun check and balance rakyat berkerajaan. Dan bagaimana kalau boleh digambarkan, Datuk, sekiranya ada akta tersebut dalam, mungkin kita boleh cadangkan beberapa statut ataupun beberapa bahagian dalam akta tersebut, tapi untuk berikan gambaran, sekiranya ada pengasingan kuasa itu, pengasingan kuasa yang bagaimana yang kita ingin saksikan, ya Datuk? Adakah maknanya Speaker Dewan Rakyat itu sangat berkuasa menentukan berapakah bilang hari untuk bersidang, menentukan siapa yang boleh bercakap dahulu hari ini, apakah agenda aturan mesyuaratnya, atau bagaimana, Datuk? Sebenarnya bagi saya, yang kita nak ialah autonomi dari segi pentadbiran, dari segi keuangan, dari segi bajet. Parlimen selalu bebas dalam menentukan bajet keuangan bagi setiap tahun. Namun sebaliknya ditentukan, ketika ini ditentukan oleh pihak eksekutif itu sendiri. Satu ketika dulu sebagai contoh difahamkan oleh seorang bekas speaker, Parlimen telah memohon peruntukan untuk 100% permohonan, tetapi yang diberi ialah hanya 45% saja. Jadi ini secara tidak langsung menghambat dari segi keuangan yang diberikan kepada Parlimen sehingga akhirnya menyukarkan mereka untuk melaksanakan dasar-dasar ataupun langkah-langkah yang patut. Jadi yang saya nak tekankan di sini, Parlimen tidak harus lagi dilihat dikongkong oleh badan eksekutif, walaupun pada waktu yang sama seperti saudara katakan tadi, Speaker juga tidak harus diberi kuasa yang terlalu luas ataupun kuasa mutlak sehingga boleh memperlakukan apa saja di Dewan Rakyat. Baik, terima kasih Datuk Dr. Jeneral Amir Fellow Kanan Majlis Profesor Malaysia berkongsi berkenaan dengan apakah yang wajar dilakukan langkah seterusnya untuk menaik taraf dan mereformasikan Parlimen kita. Terima kasih sekali Datuk, dan demikian perbincangan dan kupasan berkenaan dengan apa yang berlaku dalam Dewan Rakyat dan apakah yang ingin dijangkakan berkenaan dengan Parlimen negara kita. Pastikan anda terus memberikan perhatian dan mengikuti rapat apa sahaja yang diperkatakan dilakukan oleh ahli Dewan Rakyat kerana mereka adalah wakil anda dalam Parlimen. Oleh itu, sementara anda terus giat mengikuti wakil-wakil rakyat anda, kita tangguhkan dahulu perbincangan di waktu ini dan kita akan terus bersiaran untuk lain-lain waktu. Saya Ifan Faruqi, sampai jumpa lagi.